Berita menarik hari ini di Soka.com, Jumaat 15 Oktober. Mesyuarat cawangan UMNO yang bermula hari ini bakal menjadi medan menyatukan kembali pemimpin dan ahli akar umbi parti untuk sama-sama mempersiapkan jentera menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Dalam perutusan sempena mesyuarat cawangan UMNO Negeri, Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaruddin berkata beliau yakin ahli dan pemimpin akar umbi UMNO di negeri ini lebih bersemangat selepas apa yang dilalui parti itu sebelum ini. Katanya mesyuarat cawangan UMNO akan menjadi tumpuan ahli akar umbi untuk hadir dengan penuh semangat bagi memperbaiki parti dan meneruskan perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Sementara itu, Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat menyokong gesaan supaya Kementerian Pengangkutan memberi penjelasan mengenai isu kenaikan harga tiket penerbangan domestik selepas kerajaan memberi kebenaran rentas negeri. Presidennya David Chan berkata syarikat penerbangan di negara ini sepatutnya menurunkan harga tambang dan bukannya menaikkan lagi selepas orang ramai dibenarkan merentas negeri. Beliau menyokong gesaan disuarakan ahli Dewan Undangan Negeri Kuamud Datuk Masyong Banah yang mahu kerajaan bertindak bagi mengekang harga tiket penerbangan yang membebankan rakyat Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, David berkata harga tiket penerbangan yang tinggi memberi kesan terutama kepada pelajar dari Sabah yang hendak ke Semenanjung selain penduduk di Tawau, Sandakan dan Lahad Datu yang menjadikan pengangkutan udara sebagai pilihan bagi memudahkan pergerakan. Katanya kenaikan harga tiket penerbangan domestik tidak sewajarnya berlaku dalam keadaan sekarang. Harga tiket penerbangan yang melambung tinggi itu ibarat mengambil kesempatan terhadap kesempitan pengguna. Bukan saya, itu milik anak tiri. Demikian pengakuan seorang wanita yang ditahan bersama dadah seberat 55.37 gram dalam operasi di skim penempatan Telipok Kota Kinabalu semalam. Dalam kejadian jam 7.45 pagi itu, operasi ops sarang berkenaan dijalankan berdasarkan kepada maklumat selepas disyaki ada kegiatan penyalahgunaan dadah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, ketika serbuan dilakukan, pihaknya mendapati hanya seorang wanita 58 tahun berada di dalam rumah berkenaan. Katanya pemeriksaan fizikal awal terhadap wanita terbabi tidak menemui sebarang kesalahan, namun pemeriksaan lanjut akhirnya menemui satu kotak berisi 14 paket lut sinar pelbagai saiz mengandungi ketulan hablur kristal dipercayai dadah jenis syabu. Polis turut menemui 9 keratan straw lut sinar pelbagai saiz yang setiap satu berisi ketulan hablur kristal disyaki dadah jenis syabu. George berkata turut ditemui alat penyepit yang diubah suai dan 10 plastik lut sinar kosong disyaki digunakan untuk membungkus dadah. Katanya semua dadah yang dirampas dianggarkan seberat 55.37 gram dan bernilai RM5,537 berdasarkan harga pasaran semasa. Siasatan awal mendapati wanita terbabit mendakwa semua dadah berkenaan adalah milik anak tirinya. Berita seterusnya, Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah menggempur 3 lokasi berasingan dalam usaha mencegah, membantras pemalsuan dan penyalahgunaan kad pengenalan diri Malaysia. Operasi yang dijalankan jam 9 pagi itu disertai seramai 20 anggota dan pegawai bahagian siasatan dan penguatkuasaan JPN dengan dibantu 14 anggota pasukan Polis Diraja Malaysia. Pegawai operasi JPN Sabah, Malaidil Haizam bin Malai Husin berkata 3 lokasi yang diserbu adalah kilometer 8 Jalan Sinsan, Kampung Pasir Putih, Batu 3.5 Jalan Utara dan Batu 3 Jalan Apas di sini Rabu lalu. Katanya objektif utama operasi ini dijalankan bagi mencegah, membantras pemalsuan dan penyalahgunaan kad pengenalan diri negara ini. Menurutnya hasil operasi ini seramai 79 individu diperiksa dan hanya seorang individu ditahan atas kesalahan memiliki kad pengenalan palsu. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana seorang inspektor dan 4 anggota Polis Diraja Malaysia mengaku tidak bersalah menerima suapan di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini. Kelima-lima tertuduh yang didakwa menerima suapan keseluruhan sebanyak RM8,020 membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa menerima suapan sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang lelaki
lelaki yang ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan khas 1985. Tertuduh pertama Inspektor Jovian Gubal Michael, 41, yang bertugas di bahagian narkotik Ibu Pejabat Polis Kota Belud berhadapan 4 pertuduhan menerima suapan sebanyak RM2,400. Bagi tertuduh kedua Sarjan Azizul Ismail, 32, pula berhadapan 4 pertuduhan menerima suapan sebanyak RM900. Tertuduh ketiga Lance Corporal Hairul Amit, 36, yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah berhadapan 5 pertuduhan. Tertuduh keempat Lance Corporal Afizul Azwan Anwar, 29, yang bertugas di IPD Kota Belud berhadapan 4 pertuduhan menerima suapan sebanyak RM470 antara 13 April 2017 hingga 6 Mei 2017. Manakala tertuduh terakhir Kopral Abdullah Bakir, 44, yang turut bertugas di IPD Kota Belud pula berhadapan 18 pertuduhan menerima suapan sebanyak RM2,250 antara 14 April 2014 hingga 1 Oktober 2015. Hakim Abu Bakar kemudiannya mengarahkan semua tertuduh untuk melaporkan diri sekali dalam 2 bulan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, mereka turut diarahkan untuk menyerahkan pasport masing-masing kepada mahkamah. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes kelima-lima tertuduh pada 24 November depan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.